tubik tarik atas batas. Nak tedung sela gini duk tak muka. Tak. Pernah berlaku lah, tapi bukan diterang di Pahang kalau tak silap. Di tinggi depan ni, tinggi dada. Kalau tedung sela ni besar betih. Ni kalau besar ni biasanya 20 kaki. Ni kalau besar ni 20 kaki. Kalau 20 kaki dia boleh berdiri 5 kaki. 1/4. Kalau panjang 8 kaki dia berdiri 2 kaki naik. Kalau panjang 10 kaki 2 kaki setengah naik. 1/4 dia boleh naik. Jadi 20 kaki panjang dia naik 5 kaki. Nak kita 5 kaki 6 inci atas dada. Nak cuma sebut nama pemimpin Malaysia. Dia patut romo. Faham tak? Sebut lah nama bekas Perdana Menteri ke, ahli parlimen apa sebut. Bang, ular tu takut tak? Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata lagu tu. Bang, insya-Allah diturun dia lari. Pergi camping, hiking, tak kira lah ambil gambar ke apa dalam hutang tak. Rimah belang. Rimah belang jarang dia mari dia jilat tangan kita. Faham? Dia gitu. Faham lagi. Nah, depan muka dah. Dia lopak tu, tahu tak jauh dia boleh pergi berapa kaki? 18 kaki. Seru tu 18 kaki. Mana lagi kan ni? Kita tengah bawa beg masuk hutang. Depan. PM kata gitu. Bos sebut nama Perdana Menteri British tak jadi apa. Perdana Menteri Korea tak jadi apa. You go to Shimura. Bang tak laku. Allahu Akbar kata lagu tu. Tak jadi rimah tu kau marah. Allahu Akbar. Tak jadi juga lari. Nah, jadi bila terbakar sambil-sambil panggil bomba, sambil-sambil jiru air, sambil-sambil menyelamatkan orang, sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sambil-sambil padam, sambil-sambil air memadamkan api, sambil-sambil Allah beri kebaikan dengan mengurangkan kepanasan. Itu kelebihannya. Kemudian sabda Nabi iza aradallahu biqaumin su wallahu a'lam. Lancarkan pungutan derma, sumbangan untuk Masjid Jamik Bangul Peradung Manik, kutipan untuk tabung pengurusan Masjid Bangul Padung dan kepentingan maslahat umat Islam sekitar masjid. Sila gerak-gerakkan tabung-tabung masjid kanan ke kiri, depan ke belakang, kiri ke kanan, belakang ke depan balik untuk kita penuhkan tabung-tabung yang duit tuan-tuan dan puan-puan malam ini kita akan gunakan untuk imarahkan masjid. Sambil itu kita tengok soalan. Sebelum itu bagi yang nak beri sumbangan pada Masjid Bangul Peradung melalui online Bank RHB 21306160 019950 atas nama Masjid Jamik Bangul Peradung. Akaun TMB nak bayar elektrik boleh 220780864306. Baik, gerak-gerakkan tabung dah. Perlahan-lahan buat duit. Soalan yang pertama, tok saya pakai gigi palsu. Baru ni ada dia tulis dalam TikTok, dalam YouTube. Dia kata soalan ni saya buat sendiri. Buat sendiri, bawa dan jawab sendiri. Lepas tu di rumah tengok dah. Dia tu juang tak tahu dah. Dia tak mari dah masjid. Dia tak mari belajar. Lepas tu dia inilah masalah manusia. Jadi kalau kita cara ke dia tak jadi kerja kita. Betul tak? So cara korang. Tok saya pakai gigi palsu, betul dah. Tok saya pesan nanti kalau dia mati jangan buka gigi dia. Dia nak pakai, kalau buka nanti dia balik usik saya. Soalan saya, apakah hukum kalau tak buka gigi palsu dia masa dia mati? Terima kasih, baik. Sekalian perkara yang tidak melekat pada badan mayat hendaklah dicabut. Piyah dia cabut, baju dia cabut. Faham tak lagi? Seluar cabut, baju mahal, baju kot potong dekat Bonn Jerman 18,000 cabut. Dia tak sesuai untuk orang mati benda-benda yang mewah.
Nah, orang mati ni dia pakai baju apa? Dia pakai baju made in China, kain paplin. RM4 30 sen 1 meter, why pay more? Itu saja. Faham? Laki-laki 3 lapis, perempuan jenazahnya 5 lapis. Tak sesuai yang mahal-mahal. Jadi bid'ah walaupun harta dia. Faham? Allah tak suka dia bermahal-mahal pada membuat kapan mayat. Kerana yang elok itu untuk orang hidup. Kerana mayat akan bertemu dengan danau dan pecah perut. Okey, datang tukang mandi mayat, cincin cabut. Okey, kepiah cabut, serban cabut, topi sudu Bosco cabut. Baju cabut, baju MU pun cabut habis. Seluar dalam pun cabut. Pentis cabut habis. Mandi mayat. Lepas tu masukkan pakaian ahli kubur. Laki-laki 3 lapis kain kapan, perempuan 5 lapis. Faham lagi? Sekurang-kurang selapis yang menutup auratnya. Okey? Kemudian persoalan dia, tok dia kata, tok dia pakai gigi palsu. Benda yang palsu yang Allah tak marah saja, gigi palsu. Orang lain sumpah palsu pun semua dilarang syarak. Gigi palsu tak ada masalah. Tok dia kata kalau tok mati, jangan buang gigi tok. Pasal dak comel sangat bangun padang mahsyar gigi. Faham lagi? Jadi dia nak pakai gigi palsu. Dengar baik-baik. Jika mayat berwasiat dengan suatu perkara yang harus, dan jika berkait dengan waris, semua waris bersetuju, hukumnya boleh. Okey, contoh ke, bukan gigi palsu lah. Ayah dia kata kalau ayah mati buat pakai piyah dah dengan serban. Nampak? Maka wajib kita tunaikan wasiat tersebut. Kerana apa? Kerana perkara itu tidak salah dan ada meninggalkan harta. Okey. Contohnya, kalau aku mati, ayah kata kapankan dengan jubah yang ayah pakai selalu pergi masjid, warna biru muda tu, contoh. Okey. Maka boleh tunaikan. Begitu jugalah dengan gigi palsu. Jika dibenarkan oleh waris kata biarlah, maka hukumnya harus. Kerana apa? Kerana tidak ada masalah. Okey. Yang tak boleh dia wasiat benda yang tidak sah dimiliki oleh si mati. Ingatlah kalau ayah mati, musmelih belakalah lembu di mana ni. Tak boleh, bukan lembu ayah. Ayah seekor habuk tak ada lembu. Tidak sah kerana dia mewasiatkan dengan harta orang. Faham lagi? Jadi tok dia kata tak usah buang lagi gigi palsu nak pakai. Boleh, tak ada masalah. Sama macam dia kata tak usah buang lah piyah ni, ayah nak pakai, silakan. Faham? Benda-benda yang tidak mengaibkan mayat boleh. Kalau mengaibkan mayat tak boleh tunai wasiat. Okey? Saya hanya pandai baca Yasin. Boleh tak saya baca Yasin saja hari-hari tanpa belajar baca Al-Quran? Boleh. Hukum baca Al-Quran seluruh ayat, seluruh surah 114 fardu kifayah. Bukan semua orang wajib. Yang semua orang wajib hanyalah baca Al-Fatihah. Kerana dia menjadi surah yang menjadi rukun sembahyang. Seluruh umat Islam hanya wajib pandai baca Fatihah. Tapi atas setiap mukim, sekurang-kurangnya kalau mana ni sekurang-kurang ada seorang boleh membaca 30 juzuk. Faham lagi? Fardu kifayah. Yang fardu ain surah Fatihah. Jadi kamu boleh baca Yasin, lebih baik daripada baca Fatihah saja. Tapi jangan dibaca Yasin masa Fatihah. Faham lagi? Lama habis baca dalam fitah Yasin, tak sah semayang. Kerana la salata liman la iqra bi Fatihatil kitab, tidak sah solat orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Okey. Jadi dia hanya pandai baca Yasin, dia pun baca Yasin hari-hari baca Yasin, tak ada masalah. Seorang laki-laki zaman Nabi hanya baca surah Al-Ikhlas. Nak jadi imam semayang. Akhirnya orang pergi komplain kat Nabi. Dah semayang subuh je, rakaat pertama Fatihah kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad, mayang isya kul huwallahu ahad 2 rakaat, mayang raya kul huwallahu ahad, tak ada surah lain.
Bertahun-tahun kulhu. Lalu orang panggil Tok Imam kulhu. Dia pun pergi komplain kepada Nabi. Mintalah Nabi beri pandangan. Kampung kaya tempat kami ada seorang laki-laki, dia imam, tapi hari-hari pagi petang siang malam bertahun-tahun hanya baca lepas Fatihah kul huwallahu ahad, tak baca surah lain. Nabi kata, siapa saksinya? Saya. Beberapa orang jadi saksi, bagi tahu surah kul huwallahu ahad itu pimpin dia ke syurga. Nampak? Jadi tak ada masalah. Mu lebih hebat lagi, boleh baca Yasin lagi panjang. Nak baca Yasin tiap-tiap malam, jadi dapat sunnah Nabi. Nabi kata iqra'u man qara'a Yasin fi lailatin. Bab kata itu Jumaat. Nak fi lailatin. Siapa baca Yasin pada malam Jumaat. Siapa baca Yasin fi lailatin pada waktu malam. Okey, jadi bacalah pada waktu malam, ambil kelebihan. Nak Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran, dia kata siapa baca Yasin niatkan kebaikan, niat murah rezeki. Kalau baca Yasin niat sembuh dari penyakit, insya-Allah. Ketika baca Yasin. Tu. Saya kencing dedas, lepas tu nak pergi solat jemaah, keluar air kecing, sah ke solat. Orang yang kencing dedas maknanya lepas kencing keluar lagi, lepas kencing menitik lagi, bermakna paip dia ada masalah. Ni paip ni kat rumah kita dekat sinki, kadang kalau yang baru kita tutup paip, keluar tak lagi air. Dah. Tapi bila dah lama kita tutup kemas pun menitik air. Tu panggil dedas. Tapi dedas paip ni senang, pergi DIY, tukar paip baru. Okey, 2 riyal aje. Nak, 2 riyal saja tu paip baru, betul tak? Kalau yang bersih RM8. Tapi kalau dedah kita mana ada jual ribet. Faham tak lagi? Tak. Kita berhenti dah kecing, nitik lagi. Jadi caranya begini. Awak nak pergi semayang, tunggu masuk waktu Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Isya dah. Masuk dalam jamban, kecing dulu. Lepas kecing, istinja, basuh kecing. Lepas basuh kecing, ambil tisu, buat macam ni. Buat di mucung pisang, buat di celor, buat di mucung pisau. Kalau dia kira ni kena kabar belaka. Kan buat di peluru, buat di pistol tu, buat gitu. Faham lagi? Lepas tu bakar luar dalam, biar sendar gitu. Lepas tu ambil wuduk. Bila ambil wuduk, kita bialang nak pergi di masjid, menitik, dimaafkan. Dan kalau orang biasa menitik, tak maaf, kena ambil wuduk semula dan basuh. Awak bukan orang biasa. Awak istimewa. Apa istimewanya? Orang yang ditimpa kesukaran. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Orang yang kesukaran diringankan hukum. Tak sama dengan orang lain. Orang lain berjalan nak pergi masjid, menitik kecil, wajib balik basuh, tukar seluar. Betul tak? Awak menitik dah buat dah macam kita suruh, macam ulama kata buat ni, dimaafkan. Lepas tu tunggu orang qomat semayang apa semua, keluar lagi 6 titik. Tayat akhir 3 titik. Lalas sekali semua sekali 19 titik duduk sini. Semayang Isya sah. Semayang sunat boleh buat 100 rakaat pun boleh. Tapi nak semayang fardu pula tak boleh, kerana sudah keluar kencing. Nah, bila fardu yang lain mesti tunggu masuk waktu, bersih pula, tisu yang baru, wuduk yang baru. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum sambil dengar kuliah khutbah naikkan kaki peluk lutut ketika berada di dalam surau ataupun masjid? Hukum memeluk lutut ketika duduk ini dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama makruh, pandangan yang kedua harus. Mana? Dalam masjid. Okey, kenapa makruh? Kerana kalau kita nak keluar angin, dia boleh keluar angin. Tu. Tapi kalau duduk bersila, jatuhkan lutut, duduk macam biasa, nak keluar angin tak boleh. Wuduk terjaga. Kalau angkat jadi punggung jadi terbuka gitu, lutut naik, nak ketuk boleh tak? Cemuak lah kalau duduk gitu. Boleh tak ketuk? Terbuka, terakak, pintu dubur tu terakak. Faham? Tu rahsia dia. Faham? Tak percaya balik duduk sekarang. Ambil cermin pun depan, duduk itu. Orang luar tu tengok. Faham lagi? Suruh bini sulung lah pun cek. Faham?
Ada yang berkatakan harus. Dua tu saja, tak ada kata haram. Ada yang kata makruh, penangan fuqaha, ada yang mengatakan harus. Yang sepakat mengatakan makruh ialah letak tangan belakang. Kerana tepat tangan tu orang tak boleh duduk. Faham lagi? Dia ambil ruang orang. Soalan seterusnya. Saya datang lewat ke masjid, saf pertama ada kosong, tapi saya buat saf baru di belakang. Orang yang datang lepas saya pun sambung. Dan saf yang kosong depan masih kosong sampai habis solat. Sunat penuhkan saf sebelum buka saf yang baru. Kalau kita sengaja kita biarkan kosong saf, kita buat saf baru, perbuatan itu makruh. Dan adakah dapat solat yang sempurna? Tidak sempurna dah. Kerana nak sempurna itu, kalau sah itu 20 orang, mesti 20. Ada orang dia malas nak pergi ujung. Malas sini Allah Akbar. Dia ikut suka dia. Rasa macam mazhab Syafi'i bukan. Ikut suka dia dah. Sebab kita ramai, kalau kita tak belajar, tak dengar betul-betul, kita ikut suka. Betul tak? Patut 4 orang lagi kosong pergi dia dulu. Contoh. Tapi kalau tak nampak tu lain. Dia tak nampak ada kosong di situ. Terlindung. Dia pun buat yang baru. Dimaafkan. Tak hilang fadilat sah. Kerana orang yang uzur. Faham? Berat kita ni. Biar penuh dulu. Ada orang dia tak suka ujung. Dia kata abuk. Macam abuk-abuk sikit. Abuk. Dia tak mau abuk. Dia nak sebab sedap. Mayan tak wasyong pun. Faham? Katanya Sayyidina Ali, Nabi bila diangkat kepala daripada sujud, batu dekat atas air. Batu tu. Faham? Kita tengok nak bersih ni. Nak bersih, nak apa. Sagongnya. Minyak petrol, minyak selenda najis atau tidak? Kalau kena baju buat pergi semayang, sebab ada orang katba macam alkohol. Baik. Minyak selenda najis ke tak? Tidak najis. Dia daripada dalam bumi. Faham tak lagi? Minyak petrol dimasak. Dia minyak ni dimasak. Minyak mentah tidak dimasak. Sama macam daging mentah, tak masak, balik rumah masak. Minyak gitu juga. Dulu dimasak, diambil dengan kapal. Dulu dia tahun mula-mula jumpa minyak di Terengganu tahun 78. Lebih kurang 80-an dia ada satu kapal besar di Laut Terengganu, nama dia Esso Murcia. Satu kapal tanker besar seluas 7 padang bola. Dibeli oleh Petronas, letak dalam laut, lepas tu dia jack dengan rata, pak dah tak gerak dalam laut. Mana-mana pelantar minyak yang sedut minyak mentah masuk dalam tu dulu. Kapal-kapal daripada darat dia ambil daripada minyak tanker tadi. Faham? Awak balik dan masak di sini. Okey, sekarang dah ada pipe daripada telaga minyak di Laut Cina Selatan, guna pipe bawah tanah, faham? Atau atas tanah sampai ke Paka, sampai ke Santung, sampai ke apa benda ni, Kerteh kan. Di sana dimasak. Kok mana pula jadi najis? Tak jadi najis. Dia masak grade tinggi sekali, minyak kapal terbang. Grade rendah minyak kereta. Grade rendah lagi minyak diesel. Dia tak najis. Kok mana datang najisnya? Tak ada masalah. Kena baju sunat basuh kerana dia berbau tidak enak. Saya tak pandai sembelih ayam, tolong ajar saya. Sebab saya kena sembelih ayam di depan bakal ayah mertua saya suruh. Saya takut putus kepala ayam. Mu sembelih biar tinggal separuh tekak, biar putus. Nampak di dalam tu 2 urat. Satu urat pernafasan, satu saluran makannya. Awak siapa putus senang saja. Kalau lembu, ambil kulit tekak dia tu, lipat naik ke atas, biar jangan lindung. Baru kita potong, kena atas saluran ni selalu. Tidak bahan atas lendeh, ondeh tu dulu. Sini saja seminggu lebih tu. Faham? Lembu kata bila nak apu ni. Faham lagi? Dah kalau putus halal makan.
Dah kalau sengaja putuskan kepala, halal juga. Cuma perbuatan sembelih sengaja sampai putus, makruh, tidak haram. Kenapa makruh? Nampak ganas, nampak macam ISIS. Faham lagi? Tapi sengaja pun halal. Ambil lembu serup bagi putus, halal. Okey, tapi ganas nampak lebih pada benda alien lagi, kerak kepala tu. Tapi kalau terputus, faham tak? Hukumnya halal. Okey, tak ada masalah. Jadi ayah tok tua dia nak tahu bakal menatu ni, nak buat menatu ke tak, suruh sembelih ayam. Nah, hebat kat orang tok tua dia ni. Soalan seterusnya, kalau sembelih ayam, sembelih putus dah orang merah, putus dah saluran makanan, dak mati. Pernah tak berlaku? Pernah. Ada ayam jatang, putus api dah, tinggal tekak sikit je. Boleh-boleh ada je kerja tina. Dan lagi durian. Nak buat kan dia ke dia? Jawabnya kita putuskan kepala. Dibolehkan. Apa? Supaya tak tasahkan bagi mati. Sebab tengah hidup tu jangan ambil kau orang. Faham? Dia jalan mulai adik. Duk tunggu sejam lebih. Tak ada sikit dah tekak. Tak akil. Faham lagi? Putuskan kepala dia, okey? Boleh makan. Putus kepala dan kaki juga, jangan makan ngosek tu. Faham lagi? Kalau kita nak pergi haji tak mampu sebab kesihatan uzur dan tak ada pembantu, bolehkah kita upah haji? Dengar baik-baik. Kalau dah semayang tak mampu, tak boleh wakil kau orang. Kalau puasa tak mampu, tak boleh wakil kau orang. Tapi kalau haji boleh. Bila syaratnya? Tak mampu dah untuk meneruskan perjalanan. Tak mampu naik kapal terbang, tak mampu dibubuh dalam wheelchair pun tak mampu. Hidup lagi. Sudah uzur sangat. Boleh wakilkan orang lain hajikan. Boleh. Tak syarat mati. Okey? Kalau puasa syarat mati. Okey? Baru boleh. Pendapatan perniagaan saya tak tetap. Adakah kena zakat? Tak, semua perniagaan kena zakat. Okey, dia kena ada nafsai, haul dan nisab. Bilangan jumlah perniagaan kita, jual goreng pisang tak kena zakat. Faham lagi? Jual gulali tak kena zakat. Soalan kecil-kecilan tak kena zakat. Orang miskin. Solat asar imam rakaat ketiga beri salah, lepas tu makmum tegur dan bercakap dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba imam naik tambah satu rakaat. Sebelum bangun imam pun turut bercakap. Adakah sah semayang? Tersalah bercakap tak batal solat dengan syarat beberapa patah saja. Kita tengah semayang, bukan kata tersalah rakaat, tengah semayang. Ni rakaat ketiga semayang Zuhur di rumah. Bini tanya, "Bang, jadi tak nak pergi ke mall?" "Jadi." Tak batal. Aku semayang. Kita kata jadi itu tak sengaja, tak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Walaupun satu kalimah. Berapa perkataan? Maaf. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i 6 perkataan. Nampak? Bang, jadi tak nak pergi mall lepas asar nanti? Jadilah, sebab nak semayang dulu ni. 6 patah. Semayang dah batal juga. Apa? Nanti gok dulu kaki sikit. Nanti gok dulu kaki sikit. 5 ketang dah batal lagi. Tak sengaja panjang sangat. Nanti kalau tanya sama berapa kali nak kabar tu, dia tanya tadi, tanya dah, kaki tanya pula. Panjang berapa kali tanya pula, dah tahu. Batal. Kenapa panjang sangat? Okey. Kalau anak pakai pampers luar dia pakai tu kena basuh ke tak? Tak ada najis, cuma bau saja cawat. Kalau tak najis tak ada apa-apa. Dan kalau bau sunat kita basuh. Dan anak pakai pampers biasanya semayang ke tak? Tak lah, umur 2 tahun jarang budak semayang. 2
20 campur dak mayang. Faham lagi? Tak. Jadi basuh tu bukan kerana nak solat, basuh tu kerana membersih. Maka bersih itu disukai agama. Soalan seterusnya sikit lagi dah. Dulu saya banyak tinggal solat. Saya taubat dalam usaha mengqada solat. Saya qada solat banyak pada waktu solat sunat rawatib. Sebelum dan selepas solat fardu, saya amal solat qada. Saya tak solat qabliyah dan ba'diyah. Adakah saya mencari sunnah? Tak salah tu. Kerana apa? Kerana ada pendapat ulama hendaklah dikerjakan yang wajib dulu. Soalan seterusnya. Apakah hukum pergi semayang Jumaat di mukim yang lain? Boleh. Orang mana semayang di Mamang semayang Pulau Usa, orang Pulau Usa semayang Jetih, orang Jetih semayang Ngada Baru, orang Ngada Baru semayang Ukraine. Kau anda dia. Yang tak boleh, kita tinggalkan mukim sehingga tak dapat dibuat Jumaat di mukim kita kerana tak cukup orang. Faham lagi? Kalau ke sana kemari orang tetap ramai, tak ada masalah. Okey, yang dilarang dalam kitab-kitab ulama jangan tinggal mukim ketika Jumaat ialah dengan sebab kita seorang tak boleh nak diri Jumaat. Orang ada 40 aja. Nah, kita pergi lari seorang tinggal 39 dalam mazhab Syafi'i tak boleh buat Jumaat. Itu baru dilarang syarak. Okey. Soalan seterusnya. Ada seorang kawan jiran rumah saya ajak kawan saya pergi masjid tapi dia tak nak pergi masjid. Dia nak solat di rumah. Patut ke saya khabar ke rumah kawan saya? Boleh. Khabar je lah. Hari ni dia nak solat rumah, khabar. Tak apalah. Esok kita pergi masjid. Esok solat di rumah pula. Lusa kita pergi masjid. Jangan berhenti berdakwah. Itu saja. Faham? Kita diri bukan beranak dalam masjid. Dah ingat kita dulu. Lebih pada komunis. Tahu tak? Boleh tak jual emas secara hutang? Kalau emas dengan emas tak boleh. Yang ada khilaf tu emas dengan piti. Tengah ulama kata emas dengan piti pun tak boleh juga berhutang, mesti dengan qabat, dengan unjuk mengunjuk dan dengan nilai yang sama juga. Kerana emas itu kerana piti itu nilainya daripada emas juga. Tapi ada khilaf. Tapi kalau emas dengan emas, perak dengan perak, dua syarat, sama timbangan, cash. Bang, dia 1 kilo, kita 1 kilo, baru boleh. Batulah mana-mana bini-bini kita nak jual emas, hak kata dia 5,000, nak ambil kata baru 7,000. Cara dia jangan terus beri kata dia, kita ambil kata dia tak boleh. Sebab timbangan tak sama. Jual dulu kata bini kita 5,000, dapat duit 5,000, tambah 2,000, beli emas baru 7,000. Baru betul. Faham? Sekarang ramai orang berniaga tulis promosi. Contoh harga asas 100, promosi 89. Padahal memang 89. Sebab promosi tak habis-habis. Ada berniaga cara ini. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa. Gini. Barang ini harganya RM89. Gini lah, 89 macam tadi Tapi dia nak suruh laku, dia buat kan ditulis 100. Potong 89. Pada harga 89 dah. Orang akan tengok, 89 tau, potong asal 100. Orang tertipu tak situ. Situ haram. Baju tu 50. Okey, biasa sama 50. Tapi bila menjelang perayaan, dia ambil ketah. Sini 50 RM50. Jelas dah 50. Faham? 50. Okey. Bila dekat nak raya promosi, dia buat kan dia tak kacau 50 ni. Dia tulis 100, lepas tu potong. Tinggal apa? 50. Kau asal kau? Asal 50. Faham tak ni? Bila nak suruh berlaku, dia tulis 100, lepas tu potong 100 tu. Bila orang tengok, oh asal 100, potong separuh tau. Tertipu lah tu. Haram. Makan haram. Kenapa? Dipanggil ghash, menipu. Laisa minna man ghasya. Bukan umat aku lagu ni, menipu. Nak memperdaya orang tak boleh. Dia kena jujur.
Dah. Kena jujur. Siapa nak tanya lisan? Cepat. Ada tak soalan lisan? Kan tanya kata kebal pula. Tempat saya belajar tidak dibolehkan memakai burdah. Bolehkah saya buka sekejap ketika belajar? Jawabnya, kalau awak menutup muka sebagai satu kewajipan, tak boleh buka. Tapi kalau buka kerana hajat, dibolehkan. Contoh kerana hajat, bila kita nak dikenali dalam peperiksaan, tak mahu orang tipu. Kita nak dikenali dalam menyeberangi sepadan negara, tak boleh orang yang lain. Kita nak dikenali dengan pengenalan diri, nak tengok sama tak dengan IC, itu dia boleh, tak salah. Walaupun kita menutup atas pandangan yang mengatakan muka itu wajib tutup. Jadi atas nama, kalau kita nak dapatkan mengambil periksa dan benda itu berguna untuk maslahat kehidupan kita, tak ada masalah. Yang tak boleh buka sampai nampak aurat yang ijma' ulama' wajib ditutup. Adapun muka ini dua pandangan. Pandangan pertama mazhab Syafi'i juga bukan aurat. Pandangan kedua saja aurat. Faham lagi? Jadi orang yang tak tutup muka pun boleh, orang yang tutup muka pun boleh. Okey? Tapi kalau ada tempat kerja kata di sini tak boleh lengan panjang, kena lengan pendek, haram kerja. Kerana apa? Kerana lengan itu sepakat ulama wajib kena tutup. Tapi ramai orang buka lengan kerana nak dapatkan 1000 sebulan. Betul tak? Sini tak boleh pakai jubah, kena pakai jin. Ada tak syarikat? Keluar jin yang punya ambil punggung-punggung anak dara kita. Betul tak? Yang 1500 tahun dulu datang Rasulullah, tutup anak dara kita dengan pakaian yang labuh. Kita buka balik kerana nak berkhidmat dengan musuh-musuh Allah dan dibalas dengan sedikit duit. Betul tak? Ini tak kita? Ini lah. Lagi nak tanya dah? Siapa nak tanya soalan? Ya. Saya beli kereta untuk ayah saya. Beli kereta kepada ayah. Lepas tu kereta tu atas nama saya lah. Nama beri ke ayah ke tak? Saya beri lah. Beri pinjam ke beri ke dia? Beri tu. Beri tu milik ayah. Lepas tu arwah meninggal dunia jadi saka. Yang tak jadi saka awak bagi pinjam. Okey? Ayah pinjam kereta kita lah. Nak, kita ada kereta 2 teh, ayah pinjam kereta kita ayah nak pinjam hak mana? Tak, ayah jangan nak ibu ambil. Tak, contoh. Okey? Pinjam. Tapi kalau kita beli, tak kira beli lagu mana pun, lepas tu beri hadiah ke ayah, milik dia. Bila mati, faraid. Jangan ambil dia lain. Faraid. Okey? Lagi soalan? Ya? Sembahyang. Kanak-kanak ni dia sembahyang sama dengan sok. Ya. Semua ustaz kata dia bukan jawab biar dia duduk situ. Semua ustaz kalau kata biar dia belakang. Rasalah ada tak hadis Nabi langgar kanak-kanak ni sembahyang sama dengan sok dewasa. Okey. Soalan dia, kanak-kanak, ada ustaz kata boleh duduk dengan sah dewasa kanak-kanak. Ada ustaz kata tak boleh, kanak-kanak kena pergi belakang. Dengar baik-baik. Okey, kemas molek dah ni. Yang betulnya ialah tengok jika datang serentak. Faham lagi? Kalau serentak datang, iaitu imam, makmum dewasa, kanak-kanak, perempuan. Okey, 4 golongan. Maka imam di depan sekali, di belakang imam makmum lelaki dewasa, di belakang lelaki dewasa kanak-kanak kita letak, di belakang kanak-kanak wanita. Itu cara dia. Bila serentak sampai. Faham tak? Datang bersama-sama. Okey. Tetapi jika datang dulu dan kemudian, contoh datang kanak-kanak dulu, dia pun duduk di sah depan 20 orang penuh sah. Faham tak lagi? Kanak-kanak. Okey. Kemudian 15 minit lagi datang pula orang dewasa satu sah. Maka kanak-kanak berhak duduk di sah depan ni, kerana itulah hak dia. Tidak boleh sekali-kali kita halau dia ke belakang. Tak boleh. Yang kata kanak-kanak belakang dewasa ketika sama-sama datang.
maka dia atur dewasa depan, kanak-kanak belakang. Tapi kalau kanak-kanak datang dulu duduk sah depan, tak boleh kita undurkan dia, melainkan kanak-kanak itu belum mumayyiz. Faham tak? Ramai kita tolak belakang. Nampak? Dia tak mengaji kita. Faham? Dah, nampak? Dia kata apa? Luput fadilat lagi. Tak ada. Jangan. Kanak-kanak lebih berhak. Ni, tengok dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Tengok dalam kitab Asnal Matalib Syekh Zakaria Al-Ansari. Tengok dalam kitab apa benda ni, Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haisami. Tengok dalam kitab Mughni Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syarbini. Nah, kanak-kanak berhak dengan sah. Dia datang dulu, dia duduk depan.